Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna hayyinuna layyinun kal jamalil anif in qida in qada wa in unikha ala istakhratin istanakha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin itu, orang beriman itu mestilah mempunyai dua sifat ini. Dalam hadis ini Nabi pesan orang mukmin seharusnya dia mempunyai dua sifat ini. Sifat apa? Hayyinun layyinun. Hayyinun ni kalau terjemah bahasa Melayu lemah lembut. Layyinun ni sopan santun. Tapi terjemahan tu pun belum halus lagi. Kata para ulama, maksud hayyinun ni, lemah lembut ni apa dia? Istiqamah melaksanakan perintah Allah. Kan mungkin waktu sempit, waktu sakit, waktu apa hal pun keadaan, dia hayyinun, dia akan terus melaksanakan perintah Allah. Sopan santun je, tapi sopan santun dia tu tidak meninggalkan perintah Allah. Tu maksud dia. Hayyinun. Layyinun, lemah lembut. Pun sama juga. Kan lemah lembut dan sopan santun. Lemah lembut istiqamah melaksanakan perintah Allah. Sopan santun dia tegas dalam melaksanakan perintah Allah. Tegas. Dia tak, bila ada orang keras untuk melepaskan perintah Allah, dia tak tegas. Perlu ada ketegasan melaksanakan perintah Allah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana contoh yang Nabi tunjukkan ni. Apa dia? Kal jamalil anif, seperti unta yang jinak. Jadi Nabi berikan perumpamaan binatang begitu banyak di dalam hadis. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah beri perumpamaan binatang yang banyak di dalam Quran. Maka kita bolehlah menggunakan perumpamaan binatang, boleh tak? Boleh, dengan syarat sesuai dengan akal dan syarak. Kan, kalau guna perumpamaan binatang tak sesuai dengan akal dan syarak, maka baru tak boleh. Dan Quran Allah Taala kata, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu tak lihat ke bagaimana aku menciptakan unta? Dan lain Allah Ta'ala kata, perumpamaan, aku jadikan perumpamaan seperti lalat, nyamuk, keldai, himar, khinzir dan pelbagai binatang lain. Apa ni, labah-labah, burung merpati, banyak dalam Quran tentang binatang-binatang. Ambil pelajaran daripada ciptaan Allah. Dalam hadis pun Nabi pesan, kalau betul tawakal kamu kepada Allah, selevel tawakal kamu dengan burung. Patutnya kita lebih tinggi tawakal dengan burung. Tawakalnya burung. Bagaimana tawakalnya burung? Keluar pagi dalam keadaan perut yang kosong dan pulang petang dalam keadaan perut yang penuh. Kan? Burung malam biasanya dia rehat lah, keluar pagi. Hujan ke, pagi tadi hujan kan? Pagi sampai pukul 11 hujan. Dia keluar cari rezeki. Pulang petang dalam keadaan perut yang penuh. Ni tawakal burung. Mana ada kita tengok National Geographic, burung, ibu burung mati kelaparan dan juga tak sempat nak bagi anak makan. Mana dia tak jumpa. Kita jumpa burung yang tua dah tak sempat, dah tak mampu untuk berterbangan kerana tak uzur, dibantu oleh burung-burung yang muda. Itu kita jumpa. Subhanallah kan, National Geographic jumpalah. Burung ni dah uzur, dah tak boleh terbang. Hadis Nabi bagi tahu, ada seekor ular yang buta diberi makan oleh burung-burung dan diberi makan apa? Diberi makan kurma. Ular patutnya tak makan kurma, tapi kalau lapar tuan, kurma pun dimakan. Kalau tak percaya tuan beli ular. Kan orang ada ramai sekarang ni, banyak orang jual ular, tuan beli ular. Tuan letak air dan letak kurma. Seminggu habis kurma tu. Kan?
Asal dia berhidup je lah. Asal dia berhidup, dia makan lah. Kan? Jadi Nabi pun pernah cerita dalam satu kisah, ular yang buta. Kan? Kalau kita pun lahir ada yang buta. Ular pun lahir ada juga buta. Kan? Tapi yang lahirkan Allah, yang sempurnakan rezekinya Allah melalui perantaraan apa pun, itu Allah yang ciptakan. Kita tengok banyak juga burung lahir, baru beranak, menetas, burung lain makan. Itu kan perancangan Allah. Kita tengok, Allah kesiannya. Kita kesiannya tengok burung lain makan burung tu memang. Tapi itu dah rezeki Allah Ta'ala tentu. Subhanallah. Jadi, ular ni buta. Satu perompak, boleh lepas merompak, bersandar, kumpul dekat kelapa sawit, kelapa ladang kurma, menyorok. Duduk rehat, bawah teduhan pokok kurma, rehat, bagi-bagikan harta, rompakan. Tengah rehat, santai, angin kan, tengok atas, nampak burung datang. Macam-macam burung datang atas tu. Kalau ada sarang, mesti satu sarang. Ini banyak burung, banyak jenis. Perompak kata naiklah atas. Tengok atas tu ada apa? Ada ular yang buta. Ular tu buta, dia boleh pegang. Yang buta boleh pegang kan. Diberi makan oleh burung-burung. Kan? Takkan burung nak cari daging juga. Ular makan daging kan. Burung nak tangkap katak. Yalah boleh. Tadi hidup. Maka perompak tu telah menjerit. Dia kata, ular yang tawakal pada Allah pun diberi rezeki oleh Allah. Bagaimana kita yang berakal sempurna ni masih lagi merompak. Dia ni orang Islam tapi merompak. Tapi ada akal kan, sebab tu kita guna akal dan syarak. Kan? Guna akal kita, gunakan syarak perintah Allah dan Rasul. Bertepatan tak dengan syarak. Akal perlu digunakan. Kalau tak ada akal, kita duduk majlis yang tak faham kan. Tak faham kan. Jadi bertaubatlah ketua rompak ni, dan dia kata mulai saat ini saya berlepas diri dengan kalian, saya mau bertaubat. Kalian teruskanlah kalau kalian nak teruskan. Maka kata anak buah perompak ni, kalau ketua kami bertaubat, kami pun nak bertaubat. Dan bertaubat semua. Jadi siapa ketua perompak ni? Saya dah tonton lah, iaitu ketua kepada sesuatu. Ketua pada keluarga, ketua pada majikan. Ketua jadi baik, anak buah pun jadi baik. Suami jadi baik, isteri jadi baik. Isteri jadi baik, suami. Basuh. Suami aku ni, contohlah kalau tak jenis tak basuh pinggan kan. Sekala basuh. Kat rumah mak tu basuh pula. Isteri kata, suami saya tu kat rumah mak betul je basuh. Kat rumah sendiri tak basuh. Contoh ni sebagai contoh. Lepas tu basuh pula balik ni. Isteri pun tanya kenapa ustaz suruh basuh. Okeylah, betul lah tu abang pergi kuliah. Dan contoh-contoh yang lain kan. Dan semua hidup isteri isi minyak kereta sendiri je. Apalah salahnya suami isikan isteri kan. Dah penuh dan sebagainya. Buatlah apa-apa kebaikan pun, kerana semua kebaikan tu adalah untuk kita sendiri. Kita dapat pahala dan beri kebaikan kepada orang lain. Jadi burung bertawakal pada Allah, ular bertawakal pada Allah. Unta tadi apa? Orang beriman yang lemah lembut dan sopan santun ni seperti unta yang jinak, kata Nabi. Unta yang jinak ni apa sifat dia? Dua juga. Pertama, ke mana sahaja dituntun, ditarik, dia akan turuti. Jadi orang beriman ni, ke mana saja Allah dan Rasul perintahkan, buat sekian kan. Baru ada perbincangan tentang iddah kan. Suami meninggal 4 bulan 10 hari tak boleh keluar. Taat perintah Allah dan Rasul. Ada kebaikan ni. Dalam fiqh ada perbincangan, kecuali yang keluar pergi kerja kan. Kalau boleh contoh kan, kalau boleh pula berhenti kerja 4 bulan kan untuk mentaati perintah Allah dan Rasul. Siapa dia? Bos lah kan. Kadang ada juga wanita tu dia bos. Contoh. Jadi selama mana dia mentaati perintah Allah dan Rasul, maka adalah kejayaan bagi dia. Seperti unta yang jinak tadi tu. Ke mana dituntun dia akan turuti. Ikut je. Padahal unta, keledai, kuda ni kalau dia marah, dia tarik, kita pun melambung. Gajah tadi kita pun melambung. Tapi dia taat, dia ikut. Dia orang beriman taat, ikut je. Apa perintah Allah dan Rasul, susah, senang, sakit, muda. Dan yang kedua sifat unta ni, wa in unikha, dan sekiranya diperintahkan duduk di atas batu yang tajam. Unta kan duduk macam ni. Perut dia tu kalau ada batu yang tajam, batu yang besar, batu yang panas,
Kata Nabi, unta yang jinak ni istanakha, dia akan duduk juga. Kita lah kan waktu susah, waktu sempit, taat juga perintah Allah dan sunnah Nabi. Jadilah unta yang jinak. Ada dua sifat orang beriman, hayyinun layyinun. Sadaqallahul azim, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat, ayah dan muda yang saya hormati. Apa khabar semua? Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala beri kesihatan, kebaikan kepada kita. Sebenarnya kita sedang menghabiskan saki-baki masa hidup kita, kan? Yang muda ke, yang senior ke. Hari ni, semalam kawan kami baru meninggal dunia umur 30. Keracunan paru kan, ada keracunan dalam paru dia. Masuk sebulan, masuk hospital, terus sakit, terus sebulan. Dia sihat je macam biasa. Jadi umurnya Allah Ta'ala tetapkan 30 tahun. Kan? Sakitnya didapati, diketahui sebulan sebelum semalam meninggal dunia. Hari ini sama ada dikebumikan di BPM ataupun di tempat lain. Jadi sebenarnya setiap daripada kita ni adalah menghabiskan saki-baki masa hidup. Kan? Cuma kita doa lah tuan-tuan, umur panjang semua, 200 tahun ke atas. Ada satu kampung kat Indonesia tuan-tuan, umur dia meninggal semua 200 tahun ke atas. Jadi kalau tuan-tuan nak meninggal umur 200 tahun ke atas, pindahlah kampung. InsyaAllah kat situ semua 200 tahun ke atas. Tapi kat sini pun boleh juga semua 200 tahun ke atas kan. Tapi pokoknya kita akan sampai jugalah ke pintu habis tu. Umur yang paling panjang Nabi Nuh AS 1060 tahun. Nabi Adam 1000 tahun. Umumnya 1000 tahun lebih lah umur manusia ni. Kecualilah yang dipanjangkan umur Nabi Khidir dan sebagainya. Pun ditanya, wahai Nabi Nuh, apa yang kamu dapati dalam dunia ni? Dunia ni seperti masuk pintu depan dan keluar pintu belakang, dia akan habis juga. Dalam Quran pun Allah Ta'ala kata, innahum yarawnahu ba'ida. Orang kafir, orang yang tak tahu hakikat dunia ni, bahkan kami melihat kehidupan kalian yang pendek saja. Kita tengok kehidupan lama-lama pendek, dia tak stres pun. Kita tengok pendek. Kita tengok umur kucing ni dah 10 tahun ni tak lama mati ni. Umur ikan, umur pokok kan, tak stres pun hidup dia. Macam tu kat kita pun tak stres dekat hidup kita kan. Rasa panjang je. Sedangkan Allah Ta'ala kata, kehidupan kalian ni sangat pendek. Maka jumlahkan Allah SWT, saki-baki masa kehidupan kita ni, untuk apa? Cari taubat Allah. Imam Ghazali setiap kali bangun tidur, Allah bagi kesempatan masa untuk bertaubat pada Allah. Setiap hari kita bertaubat pada Allah. Kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk menimba ilmu. Jadi ilmu yang didapati itu baru dapat kefahaman untuk diamalkan, dan ilmu yang tidak didapati tidak akan didapati melainkan dengan bentuk ilmu juga. Mana-mana ilmu yang kita tak tahu, dia takkan terus tahu melainkan kena tuntut juga. Hanya saja kata para ulama, yang akan kita tambah ketika mati nanti adalah kesempurnaan iman. Dah mati, kesempurnaan iman sempurna. Inna mukinun Rabbana abasarna. Wahai Allah, kami dah lihat dah. Sebenarnya Allah ni memang Rabb. Syurga, neraka, titan sirat, mahsyar ni ada, kami dah lihat dah. Wasami'na, dah kami dah dengar dah. Farji'na, kembalikan kami di dunia, na'mal salihan, untuk kami buat amal. Inna mukinun, kami dah beriman, kami dah yakin dah. Yang sempurna keyakinan saja. Adapun ilmu pengetahuan tidak akan bertambah melainkan untuk ilmu. Ada dalil mengatakan dalam syurga pun masih ada ruang untuk ilmu. Bayangkan tuan-tuan, Allah Ta'ala akan perintahkan ahli syurga minta lagi. Minta nikmat, minta kita, dan tuan-tuan pun minta. Sampai Allah suruh minta, tak tahu nak minta apa. Sengaja Allah jadikan, minta lah. Dah tak tahu dah nak minta apa. Sekarang bolehlah senaraikan 5-6 muka surat. Lepas kita kata dengan Allah tak tahu dah, maka Allah Ta'ala kata, pergi jumpa para anbiya, pergi jumpa para alim ulama' di dalam syurga. Semua sama ada kita nak bersama ataupun tidak lah. Yang duduk dalam majlis ilmu pun dalam bab kenikmatan. Nanti kita akan jumpa para sahabat, dia akan cerita sendiri peperangan Hunain, peperangan macam-macam peperangan live punya, ataupun kita tengok balik video-video mereka. Ni betul-betulnya, tak ada patah balik macam Jackie Chan tu. Ni betul-betulnya kan kisah anbiya.
ratusan ribuan jutaan tahun kisah Anbiya daripada Nabi Adam sampai Dajjal. Mungkin kita tak sampai Dajjal, moga Allah lindung. Tapi nanti ada cerita live Dajjal di syurga nanti, kita tengok lagi, ambil pelajaran, ambil nasihat. Mungkin kita buat lawatan daripada luar je, tengok Dajjal dalam neraka betul-betulan live-nya. Ada semua di akhirat nanti. Maka dimulakan Allah SWT, kita masuk nasihat Imam Haddad yang seterusnya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Kata Imam Haddad, qala radhiyallahu anhu, idza saluhatil maqasid lam yakhibil qasid. Kata Imam Haddad, jika tujuan-tujuan seseorang itu baik, maka sekali-kali tidak akan kecewa orang yang berniat ataupun orang yang bertujuan baik itu. Jadi ada dimulakan Allah SWT, pertama sekali kerja buat kita, niat kita tu mesti baik. Walaupun mungkin dalam perbuatan kita tu ada kecacatan dia. Sebab tu pertama niat kena betul. Kalau niat tak betul, subhanallah, kerja buat tu akan lebih cacat lagi. Dan kadang-kadang wa'iyyazubillah, kita yang mungkinlah kalau tak muzakarah betul-betul, niat kita pun jadi salah. Zahir kita nak buat amal kebaikan tapi niat salah. Ataupun kita nak buat amal yang bukan amal soleh lah, maksudnya nak buat amal-amal yang lain kan. Tapi niat salah. Jadi kesan dia pun akan membawa pada kesan yang salah. Kalau dalam hadis Nabi beritahu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dikira dengan niat. Dalam hadis yang lain Nabi kata innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tu dikira terhadap akhir amal. Maka niat yang baik ataupun niat yang buruk dia akan terzahir di awal dan akhir amal. Jadi niat tu bukan di awal sahaja. Maksudnya niat di awal untuk jadi baik, untuk buat baik tu sangat penting. Dan kita pun boleh tahu sebenarnya niat kita ni baik tak, dengan kita tahu kesan daripada kita buat tu, natijah dia tu, kalaulah keputusan dia tu bukan keputusan yang baik, sebenarnya kita telah niat dengan niat yang salah. Dia macam tu. Kalau niat betul, biasanya insya-Allah kita niat betul. Tapi perbuatan tu kadang-kadang mempunyai kecacatan. Maka di akhirnya insya-Allah Allah Taala akan zahirkan kebaikan niat tu. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Contoh banyaklah kan. Saya faham tak ni kan. Contoh kita ambil contoh yang satu contoh yang Allah Taala ilhamkan pada saat ini. Ada orang tuan-tuan, dia punya pengakhiran tu dekat tali gantung. Secara zahir, kita yang nampak dia kena tali gantung, kita anggap dia salah lah. Kan? Kita anggap dia salah. Jatuh hukuman pun dia salah. Tapi ada juga mereka itu sebenarnya tidak bersalah. Ada juga. Ataupun mereka itu telah bertaubat selesai masalah lah. Mereka itu tidak bersalah. Dan selepas berlaku kematian, barulah terzahir tentang yang betulnya itu macam mana. Jadi tak kisahlah mati dengan tali gantung ke apa, tetapi tetaplah di akhir daripada maksud daripada kerja buat orang tu terzahir kebaikan. Itu. Waliyazubillah, ada orang tu tuan-tuan, dia mati zahirnya dalam keadaan baik. Semoga Allah Ta'ala jadikan zahir dan batin kita baik. Tapi lama ada juga yang Allah Ta'ala singkap dekat dunia maupun akhirat, sebenarnya kematian itu tidak baik. Berlaku kisah sahabat tuan-tuan. Berlaku seseorang tu dia mati syahid dalam peperangan. Mati perang bersama Nabi tuan-tuan, bukan biasa-biasa. Maka seorang sahabat telah berkata, wajib dia ni masuk syurga. Wajiblah kamu wahai sahabatku syurga. Itulah ramai kata, kamu ni ahli syurga, dia ni ahli syurga, dia ni ahli syurga. Maka Nabi beritahu, macam mana, adakah kamu tahu dia ni masuk syurga? Kamu tahu ke? Tidaklah kami tahu ya Rasulullah. Tetapi zahirnya dia mati syahid. Nabi kata betul, zahirnya dia mati syahid, tapi sebenarnya dia mati bukan mati syahid. Jadi adalah tuan-tuan. Kenapa? Kerana niat dia asal. Sesungguhnya Allah Ta'ala sikapkan ini untuk Nabi-Nabi lah, tapi nasihatnya untuk kita.
Nabi kata sebenarnya niat dia ni keluar berperang walaupun zahid bersama aku, tetapi sebenarnya dia telah niat untuk kaum dia, untuk majukan kaum, untuk parti dia. Maksud dah parti. Bukan parti kat Malaysia ni, parti kat planet Pluto tu. Sebab tak adalah siapa kata parti kan. Kaum dia Allah Taala tunjuk pada Nabi. Dan tuan-tuan, Allah Subhanahu Taala tunjukkan di akhir amal tu ketika dia dah ditikam nak mati tu dia sakit. Dan yang ni semua sahabat tak nampak, hanya dia je nampak dan Allah singkatkan kepada Nabi. Nabi kata waktu dia sakit tu dia tak tahan, dia ambil pisau dia tikam badan dia lagi supaya dia cepat mati. Jadi pertama, hukum bunuh diri wajib masuk api neraka. Kan dia tak kafir lagi lah, tapi dia wajib masuk api neraka. Kan? Dan kedua, dia ni bukan berperang kerana Allah dan Rasul. Perang untuk kaum dia, untuk muliakan kaum aku, kaum Ansar ke, kaum ni Melayu ke, Banjar ke, Jawa ke, maksudnya untuk kaum, bukan untuk Allah. Dan di akhir amal tu Allah Ta'ala tunjukkan, Allah Ta'ala dengan niat dia yang buruk tu, Allah Ta'ala jadikan akhir amal dia buruk. Dia ambil pisau, dia tikam lagi. Kan? Jadi Nabi beritahu, jangan kamu berkata demikian. Mulai saat tu sahabat dah tak cakap dah. Siapa-siapa mati, Nabi kata, kalau pun nak cakap, doakanlah, ya Allah, himpunkanlah saudara saya ni bersama ahli syurga. Macam tu kan? Kita doakan kalau orang meninggal, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, himpunkanlah almarhum bersama orang soleh. Kita doa macam tu boleh. Ya Allah, ampunkan dosa almarhum, dosa kawan saya, pakcik saya, ayah saya, himpunkan mereka bersama-sama orang soleh. Sayyidina Umar tuan-tuan, dari riwayat dekat kubur dia kena hisap setahun. Padahal Nabi kata dia ni ahli syurga, 10 orang dijamin syurga dalam sebuah hadis. Hadis-hadis yang lain Sayyidina Bilal dengan tapak kaki masuk syurga. Macam-macam sahabat Nabi dah bagi tahu berita gembira dia ni ahli syurga. Pun Sayyidina Umar kena hisap dalam kubur setahun. Sayyidina Salman Al-Farisi, dia telah bermimpi selepas Sayyidina Umar meninggal setahun. Jadi sebenarnya dalam syarak boleh minta, ya Allah bagilah kalau saya dapat jumpa yang saya dalam mimpi, mak saya dalam mimpi, nak tengok khabar keadaan dia. Dalam syarak dibenarkan, benar. Tapi dia tidak menjadi dalil. Untuk tenangkan kita, alang-alang kita mimpi macam-macam, boleh minta dengan Allah? Boleh. Para sahabat minta jumpa Nabi, para sahabat minta jumpa sahabat dia, jumpa. Bagi tahu pada Nabi, ya. Tuan-tuan jumpa ayah, tuan-tuan senyum, tenanglah sikit baca tahlil tu. 5 tahun Ustaz saya jumpa ayah saya dalam mimpi, sedih, risau je. Saya pun tak pernah berhenti hantar amalan, baca Quran, doa, baca macam-macam lah. Lepas 5 tahun saya jumpa dia dah senyum Ustaz. Itu tanda-tanda moga Allah ayah kamu telah diampunkan oleh Allah, telah diselamatkan oleh Allah. 5 tahun. Betul lah tu, Sayyidina Umar pun setahun. Di Salman Al-Farisi nampak terus kata, wahai Amirul Mukminin, apa yang Allah Ta'ala bagi pada kamu dalam kubur sana. Wahai Salman, setahun Allah Ta'ala tilik saya, hisap saya depan, belakang, atas, bawah. Selepas setahun baru Allah Ta'ala maafkan saya. Dan ada satu perkara yang Allah SWT pandang, sedikitlah pandang untuk saya yang Allah Ta'ala samakan, apa dia? Keyakinan saya pada Allah tidak berbelah bagi. Punyalah banyak amal. Sayyidina Umar ni hafizul Quran kan? Hafaz Quran. Panglima perang. Malam berjaga, siang tengok rakyat. Malam berjaga, nampak orang kat kemah nak beranak, panggil isteri, boleh tak kamu sambut? Ada orang nak beranak malam ni, boleh bang, siap. Kan? Kita kalau berjuang malam-malam pun tak panggil isteri kita kan. Isteri kita, saya tidur lah, panggil puteri wanita lain contoh. Kan? Isteri pun siap turun beranakkan orang tu. Dan isteri kata, wahai Amirul Mukminin, bagi tahu saudara kamu dia dapat anak lelaki. Orang dalam kemah tu mula-mula dia maki hamun Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Kamu lebih layak jadi khalifah. Umar ni tak jaga hak kami. Macam kita lah, marah pemimpin, marah raja. Pemimpin tengah buat kerja ni, bila dia tahu terus takut sebab salah. Dia kata, Umar kata tak apa, tenang. Esok kamu jumpa saya, keperluan kamu akan diselesaikan. Jadi bergerak kan, Sayyidina Umar bergerak malam dengan isteri semua. Pun setahun kena hisap tuan. Jadi niat tadi itu kena betul. Dan niat yang betul, Allah SWT akan jadikan ending tu betul. Walaupun kadang gerak-gerak tu tersilap, tersalah, tercacat, tercela. Tapi kalau niat yang betul, di akhir amal tu Allah Ta'ala akan zahirkan bahawa niat kawan ni fulan ni betul. Jadi saya dan tuan-tuan kalau dah niat buat benda baik, dalam perjalanan tengah-tengah, dah akhir pun orang maki juga, tak apa, sabar buat. Dan di hujungnya nanti Allah Ta'ala akan zahirkan kebaikan.
Macam tu juga keburukan. Jadi kita dah niat buruk dah. Orang tak tahu. Kita pun yakin orang tak tahu, orang takkan ejek kita. Kita jangan bergembira dengan niat itu, kerana nanti Allah Ta'ala akan zahirkan juga keburukan di dunia maupun di akhirat. Maka dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita pun jangan pernah rasa kita ni istiqamah tak. Para ulama mengatakan, bilalah kita istiqamah ni, kita ni dikira istiqamah dengan cara mana kita mati, itulah yang kita istiqamah. Kan? Bahkan boleh kata para ulama, mintalah dengan cara mana kita nak mati. Selalu kita minta, Pak Imam minta tadi apa? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkan kami dengan kematian yang baik. Maksudnya boleh minta mati dengan mati yang baik. Boleh. Wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Jangan matikan kami, ke atas kami dengan kematian yang buruk. Okey, boleh. Maka para ulama pun mengatakan boleh juga minta dengan cara mana kita mati. Kan? Mungkin imam tak baca kan, secara sendiri-sendiri, Allah matikan saya dalam taat perintahmu umum, khusus dalam sujud, khusus tengah baca Quran. Jadi setiap kali orang tu sujud kan, jadi seronok kan. Sujud ni boleh jadi, ya, lepas ni nasi mati. Daripada hari ni tuan-tuan, 5-10 tahun akan datang, setiap kali sujud je, merasa waktu ni lah, ya Allah, mungkin ni lah sujud saya yang terakhir. Sahabat macam tu tuan, sahabat waktu nak sembahyang, inilah solat saya yang terakhir. Waktu nak tidur, ini mungkin tidur saya yang terakhir. Nabi beritahu siapa nak tidur, perkataan yang terakhir dia lafazkan adalah baca qul ya ayyuhal kafirun, baru tidur. Jangan cakap-cakap dah. Jangan tengok WhatsApp lagi, jangan tengok apa-apa lagi kan. Baca qul ya, tidur. Kalau tengoklah, sebelum nak tidur baca qul ya. Kerana orang tu dia akan mati dalam keadaan fitrah, bebas daripada syirik. Dan kalau ikut kajian tuan-tuan, ramai mati dalam tidur. Pertama, mati dalam tidur ni tanda-tanda mati kebaikan. Kedua, sebenarnya ramai mati dalam tidur juga. Ramai kan. Kita kira tak kira je lah. Jadi kita pun buat setiap kali tidur, mungkin tidur terus. Jadi kita buat persiapan. Setiap kali sujud, setiap kali baca Quran kan. Berapa ramai orang mati sedang baca Quran, dan dia sebenarnya meminta kepada Allah supaya mati dalam baca Quran, maka dia akan kerap lah baca Quran, sekejap baca Quran. Saat saya tuan-tuan masuk masjid tu, masuk tandas lah, masa dia akan keluar Quran daripada poket. Kita keluarkan daripada poket telefon kita kan, masuk lubang kan, keluar. Lagi mahal, masuk sekali. Kan? Biasanya nak masuk tandas, keluarkan telefon lah kan. Ini guru-guru kita keluarkan Quran daripada poket tu ketika nak masuk tandas je. Selain daripada tu dalam poket lah. Lepas tu salafus soleh dulu, dekat badan dia ada Quran, ada tasbih. Dua ni kena ada kat salafus soleh. Kalau kita ada Quran, ada telefon, tambahlah ada Quran, ada tasbih. Kan, kadang-kadang orang letak Quran dalam telefon. Kan, ada juga orang letak Quran dalam tasbih. Saya bawa balik haji tuan-tuan kan, saya tengok orang sebelah, dia punya zikir dia dekat telefon. Saya kata subhanallah, hebat akhir zaman ni. Dia ada aplikasi dia. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada. Di telefon ni lah telefon ni lah zikir, telefon ni lah Quran. Kan, ada orang buat lah. Kan, tapi salafus soleh dulu apa? Kat badan dia ada Quran, kat badan dia ada tasbih. Jadi nak masuk tandas, keluarkan Quran. Masuk tandas, keluar tandas, ambil duduk, terus masuk Quran balik. Kan, guru kami Maulana Syamim, dia macam tu amalan dia, dan dia baca Quran ni 3 hari sekali khatam. Maksudnya 1 hari 10 juzuk. Itu yang Quran kat badan tu. Beliau pun hafal Quran juga, tapi supaya dapat istiqamah tu kan, hafalkan dah ke laut dah. Masa 2 masuk juzuk 4. Pening. Kita kan ayat kan mutasyabihat banyak kan. Kita hantar guru kita masuk dalam daripada masjid, nak masuk ke kereta, nak pergi KLIA, kita hantar salam, tutup pintu. Tiba-tiba orang datang, Ustaz, boleh tak saya nak salam dengan Ustaz? Buka di tengah Quran. Kita pun Ustaz tengah Quran ni, kita minta izin Ustaz, salam. Tutup, buka, nak salam, tengah Quran. Dan 1 hari 10 juzuk. Kan? Kalau kita baca novel 1 hari habis, baca macam-macam lah habis kan. Baca Quran macam tu kan. Tanya Ustaz, apa yang Ustaz dapat? Allah Ta'ala mudahkan semua urusan lah kan. Quran memudahkan macam-macam lah. Maka dimulakan Allah SWT yang menghadap pesan, tujuan seseorang tu baik, maka sekali-kali tidak akan kecewa orang yang berniat ataupun bertujuan baik. Jadi betulkanlah niat, dan jangan kecewa dengan tengah-tengah jalan, mungkin macam-macam halangan tak jadi, teruskan je selama mana niat tu baik. Tapi syarat dia mengikut akal dan syarak yang sesuai. Akal pun sesuai, benda ni baik, akal kata baik, syarak kata baik. Macam tu.
Syarahan, apabila niat dan matlamat seseorang itu baik, maka pasti dia akan mendapat keuntungan di akhirat. Maka pastinya dia tidak akan kecewa, apatah lagi jika di dunia dia telah mendapat kebaikan dengan ketenangan hati dan sebagainya. Sebaliknya, jika niat seseorang itu buruk, maka akan rugilah dia dan pastinya dia akan kecewa sama ada di dunia atau di akhirat atau kedua-dua sekalian. Dan kita punya perjalanan sampai akhirat, tuan-tuan. Ada orang dia tak ada keputusan pun kat dunia untuk keputusan hidup dia, tapi ada keputusan kat akhirat. Siapa dia? Orang fakir yang istiqamah melaksanakan perintah Allah. Dia akan masuk syurga 500 tahun awal berbanding orang kaya. Kan? Waktu tu semua orang kaya akan bercita-cita menjadi orang miskin. Waktu tu dah mati dah, tak boleh lah, tinggal cita-cita je dah. 500 tahun bukan sekejap. Kan? Jadi keputusan orang fakir yang istiqamah melaksanakan perintah Allah ni, ke akhirat baru dapat keputusan. Kan? Rakyat yang dizalimi, doa dia mustajab. Orang yang dizalimi, doa dia mustajab. Bukan doa semata-mata untuk kezaliman pemimpin. Kita ni rakyat macam-macam hajat. Anak nak beranak, kucing nak beranak, macam-macam hajat. Doalah kezaliman kepada hajat kita. Raja yang adil, doanya makbul. Rakyat menzalimi, dia doalah. Macam tu. Hazza wallahu alam, yang baik pada Allah, maaf pada kelemahan saya. Semoga ada manfaat perjumpaan kita pada maghrib ni. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Al asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.